اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ayo baca sekali lagi. Kalau boleh saya nak tuan-tuan semua dapat hafal pada Ramadan pada kali ini. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anta laha wa law azumat farrijha bifadli bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, kau sejahterakan bagi kami pada Ramadan pada kali ini. Wasallim Ramadan lana. Mudah-mudahan ya Allah kau sampaikan kami pula pada Ramadan, pada penghujungnya Ramadan, sehingga penghujungnya Ramadan. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah kau sejahterakan Ramadan kami. Ya mudah-mudahan setiap amalan, ketaatan, sedekah, puasa, apa jua yang kami lakukan dalam Ramadan pada kali ini mutaqabbala, mudah-mudahan diterima semuanya daripada kami. Amin Allahumma amin. Jadi pertamanya alhamdulillah, puji-pujian dan kesyukuran ayuh sama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan pada pagi ini pada tanggal 3 Ramadan 1443 daripada hijrahnya Nabi SAW. Waalaikumsalam Nur Hashimah. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini tuan-tuan, kita dapat mendengar pula nasihat yang seterusnya daripada kitab Nasaihul Ibad, kalam daripada Sayyidina Ali bin Talib radhiyallahu anhu. Salah seorang merupakan bukan sahaja sahabat Nabi SAW, bahkan beliau merupakan al-mubashshirina fil jannah, yang telah confirm syurganya oleh Nabi SAW berkenaan 4 penegak agama dan dunia.
Dah. Kita masih lagi berada dalam dunia, tuan-tuan. Dan bila mana kita masih lagi berada dalam dunia yang nyata, maka tak dapat tidak, apa yang kita lakukan di dunia ini juga membawaki kepada kesinambungan kepada akhirat. Jadi, sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kena tahu apa yang dapat menegakkan agama dia. Dah? Bermakna daripada kefahaman ini dapat juga difahami apa yang berlaku di sebaliknya itu juga perkara yang merosakkan agama. Jelas ke jelas? Kita dengar pada hari ini perkara yang menegakkan agama. Maknanya kita dengar satu nasihat, kita dapat dua nasihat. Kita dengar satu nasihat, apakah benda yang dapat menegakkan dunia aku? Jadi bila sebut agama, kadang-kadang jangan kita fikir semata-mata akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Namun tak dapat tidak, juga dapat difahami, bab kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, 4 penegak agama dan juga menegakkan dunia. Baik. Berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, la yazalud dinu wad dunya qaimaini ma damat arba'atu asya'a. Artinya, agama dan dunia itu senantiasa akan tetap berdiri tegak. Jadi adakah kita ni tuan-tuan satu golongan yang menghidupkan agama dan menegakkan dunia? Bukan saja agama, dunia pun boleh tertegak kalau ada 4 perkara ni. Dan saya ulang balik, bila mana kita mengetahui 4 perkara ini, kita akan faham muqabil dia. Kita akan faham benda sebalik dia. Apa benda sebalik dia? Kalau benda ni tak ada, maka tuan-tuan, kita sedang melakukan satu perkara yang menghancurkan agama, menghancurkan dunia kita, merosakkan agama dan merosakkan dunia kita sendiri. Apa dia 4 perkara? Kata Sayyidina Ali, selagi mana ada 4 perkara itu, maka agama kita akan tertegak, dunia kita akan tertegak. Yang pertama, madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khuwilu. Khuwilu. Nak baca macam tu dah. Khawwala yukhawwilu, khuwilu. Yang pertama, madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khuwilu. Tulis di ruangan komen. Bila mana agama tu tertegak dan bila pula dunia tu tertegak, selagi mana orang-orang kaya tidak bakhil dengan apa-apa yang telah dianugerahkan kepadanya. Satu. Selagi mana orang kaya tak kedekut, selagi mana orang kaya menunaikan tanggungjawab. Bila sebut tak kedekut ni tuan-tuan, tak semestinya bersedekah. Zakat pun sebahagian daripada sedekah. Bedanya, zakat tu sedekah yang wajibah. Sedekah tapi dia wajib. Sedekah biasa, sedekah tapi hukum sunat. Tapi ingat, di bulan Ramadan, sedekah yang sunat menjadi seumpama pahala yang wajib. Sedekah yang wajib seperti zakat, zakat fitrah, zakat perniagaan dan sebagainya, maka menyamai 70 kali ganda, lagi besar. Jadi golongan yang pertama ni tak kira lah. Dan seperti biasa, saya suka mengulang kaji perkataan ini. Jangan kita nak tasawur orang lain. Bila sebut kaya ni tuan-tuan, tak semestinya rumah banglo. Cuba tulis kejap di ruangan komen. Dalam istilah tasawuf, bila sebut makna kaya ni apa dia? Dia tak berhajat kepada yang lain. Kaya dah. Dia tak berhajat. Walaupun dia tak ada apa-apa. Dah gaji sebulan berapa? Adalah 450. Menoreh getah. Dengar dah. Sebulan gaji berapa? Tengoklah, kalau getah banyak dapatlah 1,000. Kalau getah sikit dapatlah 500-600. Tapi kehidupan dia tak memerlukan orang lain, tak memerlukan sedekah, tak memerlukan infak dan sebagainya. Cukup. 500 pun cukup. Duk seorang, rumah tak sewa, duk rumah kampung. Ada makan, tak ada masalah. Hidup dia tu tak memerlukan, dipanggil apa? Istilah tak memerlukan tu ialah nak membeli tu perlulah. Tetapi maksudnya dia tak berhajat pun kepada bantuan orang lain. Ini namanya kaya. Ini namanya kaya. Tu.
Jadi maknanya kaya tak semestinya duit banyak. Walaupun dia duit cukup-cukup makan tapi tak berhajat kepada orang lain, maka dia dipanggil kaya. Apatah lagi orang yang duit banyak. Jadi yang pertama sekali kata Sayyidina Ali, bila mana orang kaya ni terus menerus menjalankan tanggungjawab dia, tak bakhil, tak kedekut dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, maka mudah-mudahan agama akan tertegak, dunia akan tertegak. Kita cuba fahami pula muqabil dia, benda sebaliknya tuan-tuan. Maknanya bila orang kaya mula dah kedekut. Saya ulang balik. Bila sebut kaya, jangan semata-mata tuan-tuan nak tasawur kepada orang lain. Kalau tuan-tuan gaji 1,500 sekalipun, dan cukup-cukup tuan-tuan belanja dan sebagainya, ada lebih. Tak pernah terfikir nak minta sedekah, tak pernah terfikir nak apply zakat, tak pernah terfikir nak harap adik-beradik bantu. Cukup untuk tuan-tuan, dapat lebih pula tu. Tuan-tuan kaya. Kita dah kaya. Maknanya tanggungjawab kita sebagai orang kaya apa dia? Menjalankan kebaikan. Tetapi ingat, gaji 1,500. Setiap bulan boleh simpan 200, tapi kedekut. Susah nak beri infak, susah nak beri sedekah, apatah lagi nak menunaikan tanggungjawab yang lain. Maka jaga-jaga. Ketika itu dunia akan menjadi rosak, agama akan menjadi binasa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas ni? Jadi barulah bila kita belajar nasihat, bila kita belajar tasawuf, kita merenung, merujuk ke atas diri kita sendiri. Itu yang pertama. Terima kasih pada tuan-tuan yang terus like, share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah. Yang kedua, tulis di ruangan komen. Wa madamal ulama'u wa ya'maluna bima amilu. Yang kedua, kita melihat sekeliling kita, apa yang cuba kita buat, apa yang cuba kita usahakan. Kalau ada benda ni, maka mudah-mudahan agama kita makin tertegak dan dunia kita makin tertegak. Bermakna dunia makin baik, agama makin baik. Apa dia? Selagi mana para ulama masih mengamalkan apa-apa yang diketahuinya. Selagi mana para ulama buat apa yang dia tahu. Maknanya apa? Sama juga. Saya ulang balik perkataan yang sama agar tuan-tuan tak mula menuding kepada orang lain, memfikirkan kepada orang lain. Nombor dua apa dia? Bila mana kita yang tahu ni. Bila sebut ulama ni tuan-tuan berapa pula level dia? Ulama ni pula berapa pula golongan dia? Bermakna kalau kita tahu satu benda tu dah ulama dah dipanggil alim. Tapi ulama ni bersangatan alim. Poin kedua apa dia? Bila mana kita yang tahu satu benda dan kita mula buat, mula amal apa yang kita lakukan, maka mudah-mudahan kita sedang mendirikan agama, kita sedang membaikkan dunia kita. Dunia ni, kalau kita nak belajar ilmu tasawuf, banyak syarahan dia. Ada dunia yang kita faham dunia ni, dunia yang besar ni, yang luas. Ada yang difahamkan setiap diri ni ada dunia dia. Tuan-tuan ada dunia tuan-tuan. Siapa lagi? Semua yang berada dalam silsilah ni seolah-olah kalian ni ada dunia masing-masing. Ramlaham ahlan wa sahlan dalam hashtag santapan rohani. Ni jelas ke jelas ni? Jadi makna dunia tu ada yang makna dunia dengan makna zahir. Dunia betul, dunia. Ada yang dunia kan biasa orang Melayu guna. Alah ustaz, anak saya tu duduk dalam bilik tak keluar-keluar. Dia duduk dalam dunia dia sendiri. Siapa biasa dengar perkataan ni? Dan dia tu ustaz susah nak berimpun dengan, nak berjumpa, nak berkumpul dengan kawan-kawan pun susah. Dia ada dunia dia sendiri. Siapa yang biasa guna perkataan ni? Dia ada dunia dia sendiri. Kan? Jadi maknanya begitulah juga kehidupan kita. Kita setiap diri ni ada dunia masing-masing. Dalam istilah kepahaman, apa yang kita buat. Jadi, macam mana kita nak bina dunia kita? Mudah saja. Dapat ilmu, kita amal. Dapat ilmu, kita amal. Tuan-tuan, sebab tu dalam event-event yang lalu, dah lama dah tak buat event ni, rindu sangat ni. Allahu Akbar. Hajah Jujunati. Dan kita ni biasa, bukanlah, dia seronok tu bukan sebab apa. Saya seronok buat event tuan-tuan sebab, pertama, saya mendidik diri saya sendiri. Bila saya bercakap, saya sendiri yang dengar. Saya bercakap, saya sendiri yang fikir. Bila saya bercakap, saya sendiri yang menusunkan kata-kata. Jadi semua tu untuk diri saya. Tuan-tuan nak tidur ke, tak tidur ke, terpulang. Cuma saya paksalah menghafal, paksa mendengar untuk kita sama-sama ambil manfaat. Jadi, cerita buat program ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat, saya pernah mengajar kaedah
yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam kitab Al-Adhkar. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi mengajar, bila kita dapat satu ilmu, belajarlah buat walaupun sekali. Belajar buat walaupun sekali. Sebab tu cerita tuan-tuan, buat walaupun sekali ni, alhamdulillah kami dah siapkan 2 buku dah. Tahun ni insya-Allah agak perkembangan apa yang kami nak buat ni, kami nak berkembang dengan lebih hebat tuan-tuan. Alhamdulillah kami dah siapkan 4 buku. 2 buku komik ni 2 buku komik ni tim kami yang buat, dan 1 buku berkenaan dalil-dalil memahami solat, dan 1 buku berkenaan Ratibul Atas, amalan pesanan Habib versi 2022. Ni semua dah siap cetak ni, tengah cetak tuan-tuan. Dah siap ni, kami nak masuk pula next buku. Apa next buku yang saya yakin tuan-tuan akan tunggu-tunggu buku ini, iaitu Jom Amal Walaupun Sekali. Ni cerita dia ni. Ni cerita dia. Nampak? Kuncinya ialah berapa banyak amalan kita tak pernah buat, tak pernah amal. Walaupun sekali. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dah? Maknanya tuan-tuan, maksudnya begini. Bukanlah difahamkan kalau buat sekali dah cukup. Cuba tukar kepahaman tu. Kalau betul kepahaman, insya-Allah betul perjalanan. Cuba tulis, kalau betul kepahaman, betul perjalanan. Bukan dengan maksud Imam Nawawi, kalau tuan-tuan dah buat sekali dah cukup. Bukan. Imam Nawawi nak mengajar kepada kita, bila kita dapat satu ilmu, sekurang-kurangnya buat sekali dulu. Lepaskan tanggungjawab. Sebab apa? Siapa ingat lagi formula yang pernah saya ceritakan dulu? Yang selalu attend program, cuba ingat apa formula yang saya pernah beri. Kenapa saya paksa, saya gagah tuan-tuan untuk buat walaupun sekali? Kerana, siapa ingat? Tulis. Kalau tuan-tuan tak ingat, maka lepas ni, kalau lepas raya, kalau saya buat event tuan-tuan, kena masuk balik lah. Sebab apa kena masuk? Ni, tara dah masuk pun lupa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Kalau lagi tak masuk program, lagi lupa. Terima kasih Dayang Badariah. Itu formula yang selalu saya gunakan. Tuan-tuan, takkan datang nombor 100 kalau tak ada nombor pertama. Siapa setuju? Nur Zilawati. Ini kenapa saya paksa tuan-tuan buat sekurang-kurangnya sekali dulu. Sebab daripada sekali itulah akan membuahkan penghasilan kepada 2, 3, 4 sehingga 100, sehingga 1000. Maknanya nombor 1000 tidak akan datang selagi mana tak ada nombor yang pertama. Belajar, dengar live sana, live sini. Pagi-pagi sebelum subuh dengan Syekh Zainal Asri. Lepas subuh belajar lagi pula. Dan lepas tu pula santapan rohani. Sat lagi pula pukul 10 ada kelas pula, kelas tasawuf. Dah lepas tu pula ada kelas pula dengan Ustaz Muhammad. Belajarnya tuan-tuan, belajar je bagus. Tapi bila nak buat? Tuan-tuan akan tertanya-tanya, Ustaz banyak sangat nak buat ni. Sabar dulu. Buat walaupun sekali dulu. Sebab formula tu jelas. Takkan datang nombor 863. Takkan datang nombor 567 kalau tak ada nombor yang pertama. Bak kata pepatah, pecahkan ruyung dulu. Jelas? Jadi jangan kita menjadi golongan yang merosakkan agama kita. Jangan kita menjadi golongan yang merosakkan dunia kita. Orang yang merosakkan dunia apa dia? Dia ada ilmu tapi dia tak amal. Ni. Ada? Jangan fokus para ulama saja. Kita pun tuan ulama juga. Ulama ni orang yang mengetahui, alim. Tahu satu benda tu alim dah tu. Ada? Cuma tak ditampal dekat dahi saja. Ulama, faqih, soleh, tak ada dekat dahi. Tapi hakikatnya bila dia dah tahu, maka dia buat. Jadi tunggu. InsyaAllah. Bila dah siap print tu tuan-tuan, kami nak masuk pula kepada buku yang terbaru yang kami akan siapkan insya-Allah. Apa dia? Jom Amal Walau Sekali. Tu. Buku tu saya nak pakat-pakat tuan-tuan beli kepada anak-anak. Sebab dia lebih kepada setiap satu tajuk tu nota ringkas tanda. Satu tajuk tu nota ringkas tanda. Saya nak bantu tuan-tuan belajar beramal walaupun sekali. Itu dulu. Jelas? Ni.
Sebab kita tak nak menjadi golongan, kitalah punca yang agama aku rosak, akulah punca dunia aku rosak. Itu poin yang kedua. Baik. Poin yang ketiga, apakah penyebab yang menjadikan agama kita makin tertegak dan dunia kita makin tertegak? Tak usah fikir dunia orang lain. Sebab setiap diri ada dunia dia sendiri. Yang ketiga, wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma lam ya'lamuna. Amma lam ya'lamu. Yang ketiga tulis. Ya. Selagi mana orang-orang bodoh tidak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang ketiga, macam mana agama kita boleh terus tegak, kukuh dan tidak goyang. Dunia kita boleh tegak, kukuh dan tidak goyang selagi mana orang-orang bodoh tak sombong dari perkara yang tidak diketahuinya. Tuan-tuan, cuba lihat benda ni. Saya ulang balik. Saya suka nak mengajar tuan-tuan tertib ini. Saya jangan sesekali fikir orang lain. Berlaku ke tidak pada diri kita benda ni? Maknanya, apa yang menyebabkan agama tu runtuh, agama kita sendiri runtuh, dunia kita sendiri runtuh, kita bercakap benda kita tak tahu. Ni perangai dia. Bila mana orang bodoh, tak sombong daripada perkara yang tidak diketahui. Dahlah kita tak tahu, kita buat-buat tahu. Kan? Dahlah kita tak tahu, kita bercakap macam kita tahu. Dahlah kita tak tahu, sombong. Sombong. Seolah-olah kita yang tahu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Betul ke betul? Dah? Inilah cabaran yang sebenar berlaku pada dirinya kita. Maknanya dalam keadaan tak sedar, tuan-tuan, dalam keadaan tak sedar, kita sedang meruntuhkan agama kita sendiri. Macam pagi tadi, saya terbaca dalam Facebook. Nak cerita kat orang lah ni. Perangai kita. Tapi itu contoh yang saya nak bawa datang. Pagi tadi dalam Facebook. Bila mana dia pakat sharing. Sebab saya rasa maklumat-maklumat begini patut kita sandarkan sebagai rojokan untuk kita mengetahui fenomena suasana kita pada hari ini dan kita nilai pula dengan diri kita. Berkenaan apa dia? Ada satu orang tu, kejap dia tulis tesis ke apa berkenaan kita kena belajar hidup kita ni tak perlu disandarkan kepada ulama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kalau tuan-tuan perasan benda tu nanti, saya ulang balik. Belajar, kalau terbaca nanti, kalau tuan-tuan scroll Facebook, scroll, ada orang share berkenaan tu apa dia, berkenaan dia kata apa, zaman sekarang ni, ulama' dah tak relevan. Ulama' dah tak relevan. Kita kena belajar hidup tanpa ulama'. Tu. Seseorang ni memperjuangkan benda tu. Allah, tuan-tuan. Okey, bila kita terbaca benda tu, cuba belajar kaedah tasawuf. Kita rojok dengan diri. Aku ada tak perangai macam dia? Walaupun sedikit. Mana bukti dia? Kadang-kadang kalam ulama' pun kita tolak. Kalam ulama' pun kita tak percaya. Boleh ke dia ni mentadbir dunia? Boleh ke dia ni mentadbir politik? Contoh. Boleh ke dia ni mentadbir negeri? Masalan. Tu kejahilannya kita. Jadi, bila mana kita berbicara sombong, kemudian bercakap dengan tak tahu, tuan-tuan, maka kita sedang merosakkan dunia kita dan kita sedang merosakkan agama kita sendiri. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini benda nyata. Sebab tu tanda-tanda akhir zaman makin banyak. Makin banyak. Adakah kita bersedia? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dia tulis dengan terang. Kita kena belajar hidup tanpa ulama'. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Itu namanya bodoh lagi sombong. Bukan dia, kita. Tanya pula apa yang kita buat. Kita boleh je menggunakan fakta kita. Apa dia ni? Kita duk kata ke orang. Kan? Apa dia ni? Tak sedar diri, bombang kita cakap ke dia. Tanya pula apa yang kita buat. Apa yang kita buat? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu ingat, betul kata Dayang, kita hidup kita ni, kita tumpang berkat wali je. Tumpang berkat ulama' je. Ada dalil tak? Ada. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda, La taqumus sa'ah hatta la yuqala Allah, Allah, Allah. Tak akan berdiri hari kiamat selagi mana ada orang lagi berzikir Allah, 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 Allah.
Maknanya apa? Kita nak berzikir 24 jam tak mampu. Siapa yang berzikir 24 jam? Ulama, orang-orang soleh. Selagi mana mereka berzikir itu Allah, Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, maka tak berdirilah hari kiamat. Kita tumpang mereka. Dah. Tu dia kata ulama dah tak relevan. Betul kan? Kalau siapa sempat baca pagi tadi, Allahu Akbar. Tu. Tapi saya ulang balik. Saya suka mengulang balik. Kita tengok tajuk-tajuk begini, kita flashbackkan kepada kita. Aku nak kata ke dia apa yang aku buat. Aku nak kata ke dia apa tindakan yang aku ambil. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dah? Hidup kita ni tumpang ulama saja tuan-tuan. Ni bulan Ramadan kita ada satu daurah mengenali ulama. Tengok sejauh mana kesungguhan kita ni. Aku nak masuk ke tidak? Nak belajar ke tidak? Kan? Kalau setakat ahli-ahli dunia tu kita bersungguh nak kenal. Tapi yang ulama-ulama ni adakah kita bersungguh nak kenal? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebagai contoh, waktu saya ke Pulau Besar hari tu, banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapat tuan-tuan. Kan? Di mana biarlah yang kerajaan kita tu biarlah. Kita bukan nak menyalahkan, kita tak nak cari jalan untuk menyalahkan, kita nak cari jalan apa yang aku boleh buat untuk pastikan aku selesaikan benda ni. Bila mana kita baca sejarah tuan-tuan, sejarah berkenaan Hang Tuah, Hang Jebat, kan Melaka, kan? Mereka ditonjolkan atas dasar pahlawan, politik dan sebagainya. Tetapi tak pernah sejarah menonjolkan mereka atas dasar agama. Dan betul ke betul? Tak pernah kita dengar mereka ni tuan mengaji dekat mana. Padahal waktu saya belajar di Fatoni, Selatan Thailand, tu perigi Hang Tuah masih lagi ada sampai sekarang. Dah? Dekat Pondok Kerasak, ada masjid Kerasak yang masjid dipanggil masjid lama tuan-tuan, yang masjid tu hampir 1000 tahun. Kalau tak silap saya lah, lama masjid tu. Kan? Lepas tu depan tu sikit ada perigi. Maka dikhabarkan sehingga sekarang perigi Hang Tuah. Kita tak tahu adakah tempat Hang Tuah pergi ke sana mengaji di Thailand ke. Kita tak belajar benda. Bukan tak belajar, kita tak didedahkan benda-benda begini. Tak didedahkan. Kan? Waktu saya ziarah ke masjid apa tu? Masjid Tengkira. Apa arah masjid yang lama tu, Melaka tengah-tengah tu. Kemudian alhamdulillah, berkat tawassul kami dapat masuk dalam maqam. Nanti saya share gambar dia tuan-tuan dalam maqam. Dah? Habib tu antara orang yang mula-mula mengislamkan Raja Muzaffar Shah. Masjid Kampung Hulu, terima kasih Dayang. Masjid Kampung Hulu. Kan? Bukan senang tu tuan. Biasa kalau kita nak pergi Masjid Kampung Hulu, dia buka tingkap saja, dekat tingkap tu nampak makam tu. Alhamdulillah hari tu kami dapat masuk, dan berkat tawasul dengan Dr. Azizan. Sebab dia kenal orang dalam tu, boleh buka kunci masuk dalam. Kalau orang lain ziarah dekat tingkap saja, masuk dalam. Sejarah telah membuktikan, para habaib yang datang lama dah, yang mula-mula mengislamkan Raja Muzaffar Shah di Melaka pada ketika itu. Allahu Akbar. Maknanya tengok begitu jauh hidup kita dengan para ulama ni. Apatah lagi bila mana kita tak kenal. Ni puncanya. Kan? Sebab apa? Bila mana orang bodoh sombong mula berbicara. Jadi jomlah kita sama-sama belajar mengenali para ulama supaya kita mengetahui apa yang mereka buat, apa yang mereka amalkan, sehingga diangkat mereka itu darajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tiru dan kita ikut. Supaya apa? Menghasilkan agama kita yang tegak berdiri. Dan akhir sekali yang keempat, wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratihim bidunyahum. Dah? Apakah asbab-asbab dunia kita makin tertegak, agama kita makin tertegak? Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, tulis, selagi mana orang-orang fakir tidak menjual akhiratnya demi mendapatkan dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dah? Usah kata tuan-tuan, jangan kata kita yang kaya.
Ni, kita sendiri boleh merosakkan agama kita bila mana kita fakir menjual akhirat demi mendapatkan dunia. Sanggup buat apa-apa, yang penting dunia kita dapat. Jadi benda ni, saya rasa benda yang tak perlu kita syarah. Dah? Benda yang tak perlu kita hurai dengan lebih mendalam. Yang paling penting, kita membuat renungan daripada nasihat ini, kita fikirkan, adakah aku termasuk daripada golongan yang dikatakan fakir, yang menjual agama untuk dunia. Sebab tu cerita bab jual agama ni tuan-tuan. Akhir sikit-sikit je. Kan? Kadang-kadang orang marah. Orang kata kepada kita, ni buat program ni, kena kayuran semua ni, dia kata, semua ni puak-puak tonggang agama, dia kata. Kan? Buat program kena kayuran tonggang agama. Yang pertama, tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan lah. Pertama, saya jawab, ya, memang kami tunggang agama. Kalau kami tak tunggang agama, kami nak tunggang apa? Cuba jawab dulu. Kalau kami tak tunggang agama, kami nak tunggang apa? Nak pakai akal. Buat program pakai nafsu. Dah? Buat program kena menggunakan agama. Sebab itulah rojokan kita, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, dah? Kita bukan nak jawab, kita nak bagi faham. Dah? Ni, hak percuma ni, yang kita buat hari-hari ni pun kadang-kadang dia tak masuk, dia tak belajar. Apatah lagi benda yang berbayar. Yang ketiga, bab kata guru saya, ilmu ni ada nilainya, tuan-tuan. Nak tanya tuan-tuan lah, tanya tuan-tuan. Saya belajar pondok berbelah tahun. Belah tahun saya belajar pondok, itu tak banyak, sikit je. Kata Syekh Zarnuji, orang yang betul-betul nak menjadi alim, minimum mengaji pondok 40 tahun. Kalau dia mengaji pondok 20 tahun, dipanggil budak sobiyun, baru dipanggil budak hingusan. Mengaji 40 tahun, baru dipanggil remaja. Saya tak sampailah 20 tahun, mengaji pondok adalah belasan tahun, tuan-tuan. Nak tanya ni, saya mengaji pondok belah tahun tak bayar yuran ke? Selama 11 tahun, 12 tahun saya mengaji pondok free. Tok guru pun tak payah ambil yuran. Dah. Tok guru pun lillahi ta'ala, fi sabilillah. Api semua tak kena bayar. Sebab pakai pelita. Minyak tak payah beli, ada orang sedekah. Kan? Beras tak payah beli, ada orang bagi. Nak tanya tuan-tuan, jawab dengan jujur. Ni belasan tahun saya mengaji pondok. Kalau anak tuan-tuan yang ada belajar tahfiz, anak tuan-tuan yang ada belajar pondok, belajar free ke? Tuan-tuan tak payah bagi duit ke? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jawab. Jawab. Tak, kita nak bagi faham, tuan-tuan. Dah? Kalau bab college tu, orang bayar beribu-ribu, tak apa pun. Syukran jazilan yang kau sista. Itu semua rezeki untuk anak-anak madrasah saya. Setiap kali dapat duit star ni, tuan-tuan, buat kenduri. Bagi budak-budak makan sedap-sedap. Dah. Waktu mengaji, dia orang makan pun sedap juga. Tapi kalau dapat star, makan lagi sedap. Makan lagi sedap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Syukran jazilan khairal jazak. Nak tanya ni, akhir kalam. Cuba jawab di ruangan komen. Saya mengaji pondok belah tahun peri ke, tuan-tuan? Yuran saya bayar, api kena bayar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dah? Belanja pula setiap bulan mak bagi duit. Dah? Kitab-kitab kena beli. Semuanya ada kos. Saya belajar di pondok berbelah tahun, semuanya ada kos. Tidak belajar percuma. Dah, bila kita buat program, orang kata apa ni? Mengajar semayang kenakan yuran. Buat daurah kenakan yuran. Buat program tu kenakan yuran. Ni, bila mana orang jahil berbicara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, ayuh kita belajar hidupkan agama kita. Kita betulkan niat kita. Kita dirikan dunia kita dengan sebaiknya. Betul, warden. Dah? Yang tak dapat tidak, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang menjadi asbab kita dapat menegakkan agama kita, dapat menegakkan dunia kita dengan sebaiknya. Apa dia? Yang pertama sekali, selagi mana aku ni tak kedekut, aku kaya dan tak kedekut, insya-Allah agama aku menjadi baik. Yang kedua, aku mengetahui dan aku buat. Yang ketiga, aku tak sombong dengan kebodohan. Benda tak tahu, kata tak tahu. Benda tak reti, kata tak reti, senyap. Dan yang keempat, takdir kata aku fakir, aku tak menjual akhirat untuk dunia. Jadi mudah-mudahan kalau 4 benda ni kita buat, tuan-tuan, kita sedang menghidupkan agama dan mendirikan dunia kita dengan
sebaiknya. Okey? Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini. Bagi tuan-tuan yang nak join program daurah mengenali 30 ulama. Mengenali 30 ulama ataupun dipanggil anak-anak murid Tok Kenali. Dah? Anak-anak murid Tok Kenali belajar tuan-tuan, insya-Allah. Daurah ni bagus sebab dalam Al-Quran tu saja, tengok saya buktikan dalam Al-Quran tu saja 60% daripada isi kandungan Al-Quran cerita. Cerita berkenaan Nabi-Nabi, cerita Ashabul Kahfi, cerita berkenaan Baqarah, cerita berkenaan An-Namlu, semut kan cerita. Jadi cerita dia senang lekat dengan kehidupan kita. Maka dalam sesi daurah yang kita akan buat khas pada bulan Ramadan, kita akan bawa cerita. Cerita 30 anak murid Tok Kenali. Jadi bagi tuan-tuan yang bersama dengan kami, syukran jazilan khairan jazak kami ucapkan. Bagi tuan-tuan yang Allah Ustaz tak sempatlah waktu tu ada event, ada program, ada family gathering dan sebagainya, tak ada masalah. Sekurang-kurangnya bantu untuk sharing kepada sahabat-sahabat yang lain. Bantu dakwah. Dah? Bila mana ada posting berkenaan daurah tu, bantu share dekat Facebook tuan-tuan. Kerana apa? Kita tak tahu. Kadang-kadang bila kita tak dapat join, dengar tuan-tuan, kalau orang lain dapat join program daurah ni, sebab tuan-tuan share sahaja, tuan-tuan dapat pahala seumpama tuan-tuan join program ni. Dah? Tuan-tuan dapat pahala, maka tak usah pelik. Macam mana aku boleh tahu cerita dia ni? Ni Allah Ta'ala nak ilham sekejap saja. Harus bagi Allah. Dan harus bagi Allah Ta'ala nak bagi kepada kita ilmu. Jelas? Okey? Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada hari ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri. Saya nak betulkan sikit kepada Pak Izzah, terima kasih. Cuma saya bukan buat tahfiz, saya buat pondok. Kita ada pondok pengajian kitab dan bahasa Arab. Jadi ingat dah, kalau sebut pengajian pondok ni ada dua sistem. Pertama hafiz, kedua alim. Hafiz ni menghafal Quran, alim ni belajar kitab. Jadi pondok yang Allah Ta'ala bantu saya untuk bangunkan, hadza min fadli rabbi. Bukan sebab saya, Allah Ta'ala yang bantu. Dah hampir 8 tahun tuan-tuan. Dan anak-anak kami, pelajar-pelajar kami dah ada di Yaman. Dah. Dulu dah ada di Turki. Turki dah balik sebabkan pandemik dan sebagainya. Dah. Jadi kami buat pengajian alim, dipanggil pengajian pondok. InsyaAllah bantu kami, doakan agar kami dapat melahirkan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan untuk kebaikan kita bersama. Ma'assalamah wa liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.